Assalamualaikum, Alhamdulillah kita jumpa lagi. Macam biasa kita akan sambung siri kita membongkar nubuat ataupun ramalan kedatangan Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Taurat dan Injil. Alhamdulillah kita dah selesai dah 7 siri tentang nubuat ataupun ramalan kedatangan Nabi Muhammad dalam Taurat. Lepas tu siri yang lepas kita dah masuk dah ramalan ataupun nubuat kedatangan Nabi Muhammad dalam Injil ataupun perjanjian baru. Kita akan sambung siri kedua. Siri pertama, macam mana kita kata Nabi Isa janji selepas dia akan ada seorang penghibur baru, penghibur lain, seorang penghibur. Penghibur tu ataupun paraklit, dalam bahasa Yunani dah, bahasa Greek dah disebut sebagai parakletos. Okay, kita dah bincang dah siapakah parakletos ataupun paraklit, penghibur. Kita dah bincang macam mana sifat-sifat, ciri-ciri dan tugas-tugas penghibur tersebut ataupun parakletos, paraklit. Okey. Nabi Isa kata lepas dia akan ada penghibur dan penolong dan roh kebenaran. Okey. Tiga-tiga ni saling digunakan secara bergantian. Kadang-kadang Nabi Isa sebut penghibur, kadang-kadang Nabi Isa sebut penolong, kadang-kadang Nabi Isa sebut roh kebenaran. Okey. Selepas Nabi Isa akan ada penghibur lain ataupun penolong lain ataupun roh kebenaran yang akan ganti dah. Kita dah bincang dah siri pertama tentang penghibur ataupun paraklit, parakletos. Siri kedua kita nak bincang kali ni, kita nak bincang tentang penolong lain. Nabi Isa kata lepas dia akan ada penolong lain. Dalam bahasa Inggeris dia disebut sebagai helper. Okey, penolong ni dalam bahasa Greek, bahasa Yunani disebut sebagai parakleton. Macam siri yang pertama, siri yang Nabi Muhammad dalam Injil, siri pertama, siri yang lepas kita sebut tentang penghibur. Penghibur tu dalam bahasa Greek, bahasa Yunani disebut sebagai parakletos, penghibur, ataupun bahasa Inggeris disebut sebagai comforter. Okey, kali ni kita nak bincang tentang penolong. Dalam bahasa Inggeris disebut helper. Tapi dalam bahasa Greek, bahasa Yunani disebut sebagai parakleton. Dia nak sama parakletos dengan parakleton. Okey, kita dah bincang parakletos, paraklit, siri pertama. Siri kali ni kita nak bincang tentang penolong ataupun helper ataupun parakleton. Nabi Isa kata selepas dia akan ada parakleton lain yang akan ganti dia. Okay. Nanti insya-Allah siri ketiga, siri akan datang, siri ketiga tentang nubuat Nabi Muhammad dalam Injil. Kita akan bincang tentang roh kebenaran pula. Sebab kadang-kadang Nabi Isa sebut penghibur, kadang-kadang sebut penolong, kadang-kadang dia sebut roh kebenaran. Dan roh kebenaran ni dan penolong ni merujuk kepada penghibur, merujuk kepada parakletos, individu yang sama. Paraklit kah, parakletos kah, penolong kah, parakleton kah, roh kebenaran kah, spirit of truth kah, sama. Dia merujuk kepada penghibur, merujuk kepada parakletos. Kita dah bincang siri pertama tentang parakletos. Kita dah buktikan bahawa parakletos tu ataupun penghibur tersebut ataupun comforter tu sesuai untuk Nabi Muhammad SAW. Okey, kita nak bincang tentang penolong pula. Penolong ataupun dalam bahasa Inggeris sebut helper. Okey, insya-Allah. Okay, sebelum tu jangan lupa subscribe channel kecil saya ni, Orana, OWN, Jara, RANA. OWN, RANA. InsyaAllah kita akan mula. Macam biasa kita akan guna Alkitab ataupun Bible. Alkitab versi Lembaga Alkitab Indonesia. Okey. Yang kita akan bincang seorang penolong dan roh kebenaran yang akan menggantikan Nabi Isa dan akan menyertai manusia untuk selama-lamanya. Okey, Nabi Isa kata selepas dia akan ada penolong lain ataupun dalam bahasa Greek sebut parakleton dan roh kebenaran, spirit of truth. Okey, Nabi Isa kata nanti akan ada penolong lain dan roh kebenaran yang akan menggantikan Nabi Isa. Dan roh kebenaran tersebut ataupun penolong tersebut akan menyertai manusia untuk selama-lamanya. Okey. Kita akan baca dalam Injil Yohanes pasal 14, The Gospel of John pasal 14 ayat nombor 16. Okey, kita akan baca. Nabi Isa kata, "Aku akan minta kepada Bapa
dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nabi Isa kata dia akan minta kepada Bapa, kepada Tuhan untuk utuskan kepada manusia ni penolong yang lain. Perkataan yang lain ni penting. Nabi Isa kata dia akan utuskan penolong yang lain, dan penolong tersebut akan menyertai manusia untuk selama-lamanya. Kita akan bincang. Apabila Nabi Isa AS menyebutkan seorang penolong lain ataupun seorang parakleton lain, bererti Nabi Isa itu sendiri juga adalah penolong. Justru penolong lain yang akan datang setelahnya juga mestilah seperti dirinya. Bila Nabi Isa kata penolong lain, bererti Nabi Isa itu sendiri adalah penolong yang sebelumnya. Justru penolong yang lain yang akan menggantikan dia juga mestilah seperti Nabi Isa. Kalau Nabi Isa kata penolong lain, penolong lain yang akan menggantikan dia, berarti Nabi Isa itu sendiri adalah penolong yang sebelumnya. Justru penolong yang akan ganti dia, yang akan menggantikan Nabi Isa, mesti seperti Nabi Isa juga. Jadi kita kata kat bos kita, tak apa bos, nanti kami cari pekerja lain untuk bos. Berarti kita itu sendiri adalah pekerja. Dia kata nanti saya akan cari pekerja baru ataupun pekerja lain untuk bos. Berarti kita sendiri adalah pekerja. Ataupun kita kata dekat pekerja kita, tak apa, nanti saya akan cari bos yang baru untuk kamu. Kita kata nanti saya akan cari bos yang lain untuk kamu. Berarti kita sendiri adalah bos. Kalau kita kata saya akan cari pekerja baru untuk bos, berarti ataupun pekerja lain, berarti kita sendiri adalah pekerja. Faham tak? Jika Nabi Isa bercakap sebagai Tuhan, maka penolong lain ataupun parakleton lain yang akan menggantikannya juga mesti adalah Tuhan. Dan seandainya Nabi Isa bercakap sebagai seorang Nabi dan Rasul, maka penolong lain ataupun parakleton lain yang akan menggantikannya juga mesti adalah Nabi dan Rasul. Ingat, banyak orang kereta, lori, bas, traktor, bot, peho lalu tepi jalan, ingat. Kalau Nabi Isa bercakap sebagai Tuhan, dia cakap atas kapasitas ataupun atas kapasiti sebagai Tuhan, berarti penolong lain yang akan ganti dia mestilah Tuhan juga. Kalau Nabi Isa kata dia bercakap sebagai seorang Nabi dan Rasul, kalau Nabi Isa bercakap atas kapasiti sebagai seorang Nabi dan Rasul, maka penolong lain yang akan ganti dia mestilah Rasul, mestilah Nabi dan Rasul juga. Jelas. Kalau Nabi Isa cakap sebagai Tuhan, maka penolong yang akan ganti dia tu mestilah Tuhan juga. Kalau Nabi Isa bercakap sebagai seorang Nabi dan Rasul, maka penolong lain yang akan ganti dia tu mestilah Nabi dan Rasul juga. Dan bukti-bukti daripada Al-Quran dan Injil ataupun Bible sendiri menunjukkan bahawa Nabi Isa AS adalah seorang Nabi. Bukti daripada Al-Quran dan Bible sendiri menunjukkan bahawa Nabi Isa adalah seorang Nabi dan Rasul. Kita bawa contoh dalam Bible di mana Nabi Isa disebut sebagai Nabi. Dalam Injil Matius ataupun Gospel of Matthew pasal 21 ayat 11, macam mana Nabi Isa dalam Bible dia disebut sebagai Nabi. Kita kena klarifikasi tu. Nabi Isa ni sebagai Nabi kan Tuhan? Sebab penting lah. Kalau Nabi Isa ni Tuhan, penolong lain yang ganti dia tu, yang nak ganti dia mestilah Tuhan juga. Kalau Nabi Isa bercakap sebagai seorang Nabi dan utusan Tuhan, maka penolong lain yang akan ganti dia mestilah Nabi dan utusan Tuhan juga. Sekarang kita bawa bukti daripada Bible sendiri yang menunjukkan bahawa Nabi Isa disebut sebagai Nabi. Gospel of Matthew ataupun Injil Matius pasal 21 ayat 11. Dan orang banyak itu menyahut,
inilah Nabi Yesus ataupun Jesus, dia sebut Yesus. Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Okey. Orang kata dalam Bible Nabi Isa disebut sebagai Nabi. Yesus dari Nazaret ataupun dalam Inggeris sebut sebagai Jesus from Nazaret. Dalam Ibrani dia disebut sebagai Yeshu Hanosri. Dalam Quran sebut Nabi Isa dari Nasranah. Sebab tu pengikut dia disebut sebagai Nasrani. Dia tempat asal Nabi Isa di Nazaret. Okey. Nabi Isa disebut sebagai Nabi. Kita bawa bukti dalam Bible Nabi Isa disebut sebagai Nabi. Okay. Kita bawa dalam Al-Quran pula. Begitu juga di dalam Al-Quran, Nabi Isa sendiri mengaku dirinya sebagai Nabi. Okay, dalam Al-Quran lagi jelas, Nabi Isa mengaku diri dia sebagai Nabi. Dalam surah Maryam, surah ke-19 ayat ke-30. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ia menjawab, Nabi Isa menjawab, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Ia telah memberikan kepadaku kitab Injil dan ia telah menjadikan daku seorang Nabi. Dalam Al-Quran lagi jelas, Nabi Isa sendiri mengaku diri dia sebagai Nabi. Itu saya bawa contoh di mana dalam Bible dan Al-Quran Nabi Isa disebut sebagai Nabi. Dalam Bible orang panggil Nabi Isa sebagai Nabi. Dalam Al-Quran Nabi Isa sendiri mengaku sebagai Nabi. Okay, ada lagi contoh lain di mana Nabi Isa sendiri mengaku dia adalah Rasul ataupun utusan. Sama ada dalam Bible ataupun Al-Quran. Saya bawa contoh Nabi Isa disebut sebagai Nabi. Bukan Nabi Isa yang mengaku, tapi Nabi Isa dipanggil sebagai Nabi. Tapi dalam Bible ada juga contoh di mana Nabi Isa sendiri mengaku sebagai Rasul, sebagai utusan. Contohnya dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 3. Di mana Nabi Isa sendiri mengaku dia sebagai utusan Tuhan. Okey. Nabi Isa kata, inilah hidup yang kekal itu, iaitu bahawa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Okay, ini ayat kenyataan daripada Nabi Isa sendiri. Dia mengaku dia hanyalah utusan Tuhan. Utusan dalam bahasa Arab sebut Rasul. Okay, ini kenyataan daripada Nabi Isa sendiri. Pengakuan daripada Nabi Isa sendiri yang mengaku dirinya sebagai Rasul, utusan Tuhan. Dalam Al-Quran pada Nabi Isa mengaku sebagai Rasul. Dalam surah As-Saff, surah ke-61 ayat ke-6. Nabi Isa mengaku sebagai Rasul. Surah As-Saff, surah ke-61 ayat ke-6. Nabi Isa kata, dan ingatlah juga peristiwa ketika Nabi Isa ibni Maryam berkata. Nabi Isa kata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini pesuruh Allah kepada kamu. Nabi Isa kata, aku ini hanya pesuruh Allah, hanya utusan Allah. Wa qala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Nabi Isa kata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini pesuruh Allah kepada kamu, utusan Allah kepada kamu. Dalam Al-Quran jelas Nabi Isa mengaku dia sekadar pesuruh Allah, sekadar utusan Allah. Itu kenyataan daripada Bible dan Al-Quran di mana Nabi Isa sendiri dengan mulut dia mengaku sebagai utusan. Ataupun dalam Arab sebut Rasul. Dalam Bible dan Al-Quran ada kenyataan Nabi Isa mengaku sebagai Rasul. Tapi kenyataan yang Nabi Isa mengaku sebagai Tuhan tak ada. Satu pun tak ada. Walaupun dalam Bible Nabi Isa tak pernah mengaku sebagai Tuhan. Tapi dia mengaku sebagai Rasul banyak tempat. Yang tadi saya bawa contoh dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 3.
di mana Nabi Isa mengaku sebagai utusan ataupun rasul. Dalam Al-Quran pun Nabi Isa mengaku sebagai rasul dan Nabi Isa juga mengaku sebagai nabi. Okey. Maka kenabian dan kerasulan Nabi Isa alaihissalam telah diakui oleh Injil, oleh Bible dan juga Al-Quran. Okey. Kenabian dan kerasulan Nabi Isa ni diakui oleh Bible dan diakui juga oleh Al-Quran. Sementara kedudukan Nabi Isa sebagai Tuhan hanya diakui oleh orang Kristian sahaja. Okey. Kedudukan Nabi Isa ataupun Jesus sebagai Tuhan ni hanya diakui oleh orang Kristian saja. Namun tidak diakui oleh Al-Quran dan juga umat Islam seluruhnya. Okey. Kedudukan Nabi Isa sebagai Tuhan hanya diakui oleh orang Kristian saja. Dalam Bible tak ada kenyataan ataupun pengakuan daripada mulut Nabi Isa yang mengaku sebagai Tuhan, tak ada. Hanya orang Kristian saja yang anggap Nabi Isa ni sebagai Tuhan. Okey. Kenabian dan kerasulan Nabi Isa diakui oleh Bible dan juga Al-Quran. Sementara kedudukan Nabi Isa sebagai Tuhan hanya diakui oleh orang Kristian saja, tapi tidak diakui oleh Al-Quran dan juga umat Islam. Bahkan di dalam Injil ataupun Bible sendiri, Nabi Isa tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Okey. Jelas. Jadi, apabila yang disepakati adalah Nabi Isa sebagai Nabi dan Rasul, maka penolong lain ataupun parakleton lain yang akan menggantikannya juga mestilah seorang Nabi dan Rasul. Okey. Bila Al-Quran dan Bible ni sepakat bahawa Nabi Isa ni adalah Nabi dan Rasul. Okay. Al-Quran bersetuju, Bible bersetuju bahawa Nabi Isa ni adalah Nabi dan Rasul. Maka penolong lain ataupun parakleton lain yang akan menggantikannya juga mestilah seorang Nabi dan Rasul. Okay. Berarti penolong lain yang nak ganti Nabi Isa mestilah Nabi dan Rasul juga. Maka tidak ada lagi Nabi dan Rasul lain yang datang selepas Nabi Isa alaihissalam selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okeylah. Bila Al-Quran dan Bible sepakat bahawa Nabi Isa adalah Nabi dan Rasul, berarti penolong yang nak ganti dia tu mestilah seorang Nabi dan Rasul. Maka tak ada lagi Nabi lain dan Rasul lain yang datang selepas Nabi Isa kecuali hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okeylah, ni kesimpulan awal. Adapun perkataan supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Okey. Dalam ayat tadi. Dalam kita baca tadi 14. Okey. Yohanes 14 pasal 14 ayat 16. Nabi Isa kata, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Okey. Kita dah bincang tentang penolong lain. Kita nak bilang tentang Nabi Isa kata supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Okay, Nabi Isa kata penolong yang nak ganti dia tu akan menyertai umat manusia selama-lamanya. Okey, lah. Adapun perkataan supaya ia menyertai kamu selama-lamanya bukan bermaksud penolong tersebut adalah berbentuk roh yang tidak akan mati dan akan kekal selama-lamanya sebagaimana dakwaan orang Kristian. Okey. Menyertai kamu selama-lamanya. Menyertai kamu selama-lamanya. Dia bukan bermaksud penolong tersebut berbentuk roh. Berbentuk roh yang tak boleh mati. Yang akan kekal selama-lamanya. Macam orang Kristian kata. Orang Kristian kata penolong tersebut dia berbentuk roh sebab dia akan kekal selama-lamanya. Kalau manusia tak kekal, manusia akan mati, tapi roh tak mati. Jadi menurut orang Kristian, penolong tersebut adalah Roh Kudus, pribadi ketiga dalam Trinity. Sebab Roh Kudus berbentuk roh dan dia takkan mati. Okey, itu dakwaan orang Kristian. Okay. Kita kata menyertai kamu selama-lamanya, bukan penolong tersebut berbentuk roh, bukan.
Tetapi perkataan menyertai kamu selama-lamanya di sini bermaksud ajaran yang dibawa oleh penolong tersebut ataupun Parakleton tersebut, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan kekal selama-lamanya. Okey, perkataan menyertai kamu selama-lamanya ni dia bermaksud ajaran yang dibawa oleh penolong tersebut ataupun Parakleton tersebut, iaitu Nabi Muhammad, akan kekal selama-lamanya. Tidak akan ada lagi rasul yang akan datang setelahnya, dan tidak akan ada lagi kitab lain yang akan diturunkan setelah Al-Quran yang dibawa olehnya. Okey. Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul terakhir dan Al-Quran yang dibawanya itu adalah wahyu terakhir yang akan terpelihara hingga ke hari kiamat. Okey, menyertai kamu selama-lamanya berarti ajaran yang Nabi bawa ni akan kekal. Tak ada dah rasul lain yang akan datang setelah dia. Tak ada dah kitab lain yang akan datang setelah Al-Quran. Okay. Sebab Nabi Muhammad tu adalah rasul terakhir. Okay. Jadi siapa pun nak mengaku sebagai rasul, tak boleh lah. Nabi Isa kata penolong ni akan menyertai kamu selama-lamanya. Penolong ni akan menyertai umat manusia untuk selama-lamanya. Berarti penolong ni adalah rasul terakhir. Nabi Muhammad rasul terakhir. Tak ada dah rasul yang datang setelah dia. Dan kitab yang dibawa oleh Nabi Muhammad juga adalah kitab terakhir, The Last Testament. Okay. Begitu juga dengan setiap perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan ni hadis. Begitu juga dengan setiap perbuatan dan ucapan-ucapan Nabi Muhammad diriwayatkan dari zaman ke zaman sampai kepada kita, seolah-olah baginda masih berada bersama kita dan menyertai kita. Okey. Setiap perbuatan Nabi, ucapan Nabi diriwayatkan daripada zaman ke zaman sampai kepada kita. Seolah-olah Nabi Muhammad ni ada bersama kita, menyertai kita selama-lamanya. Seolah-olah. Sebab perbuatan dia pun diriwayatkan. Sahabat riwayat sampai kepada kita. Ucapan Nabi Muhammad pun sahabat riwayat sampai kepada kita. Seolah-olah Nabi Muhammad ni masih berada bersama kita. Seolah Nabi Muhammad ni menyertai kita. Okay. Malah sehingga ke hari kiamat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan terus menyertai umat-umatnya yang membaca Al-Quran dan juga hadis. Okey. Malah Nabi Muhammad kan, dia akan terus menyertai kita sampai ke hari kiamat. Selagi mana kita membaca Al-Quran dan membaca hadis. Lagi kita baca Al-Quran, kita baca hadis, seolah-olah Nabi bersama dengan kita. Ajaran Nabi itu seolah-olah menyertai kita. Okay. Namun untuk membantah kenyataan ini, orang Kristian akan memetik ayat yang setelahnya. Okay. Bila orang Kristian mereka tak setuju, mereka akan petik ayat setelahnya. Tadi kita baca ayat Yohanes pasal 14 ayat 16. Okay, mereka petik ayat 17. Yohanes pasal 14 ayat 17. Yang berbunyi, okey, ayat 17 pula. Iaitu roh kebenaran. Okay. Penolong lain yang disebutkan pada ayat 16 tadi adalah roh kebenaran. Iaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Okey. Bila orang Kristian tak setuju, dia akan petik ayat Injil Yohanes pasal 14 ayat 17 yang menunjukkan bahawa penolong tersebut adalah roh kebenaran. Okay. Lalu Kristian mengatakan bahawa penolong tersebut adalah roh kebenaran yang tidak dapat dilihat tetapi dikenal oleh murid-murid Nabi Isa dan akan diam di dalam murid-murid Nabi Isa. Okey, dia kata penolong tersebut adalah roh kebenaran yang tidak dapat dilihat. Roh tidak dapat dilihat, tetapi dikenal oleh murid-murid Nabi Isa dan akan diam di dalam murid-murid Nabi Isa. Okey, dia kata kalau orang Islam kata roh kebenaran tersebut adalah Nabi Muhammad, macam mana roh tersebut
tak dapat dilihat. Sedangkan Nabi Muhammad boleh dilihat. Tapi roh kebenaran tersebut tidak dapat dilihat. Tetapi dia dikenal oleh murid-murid Nabi Isa. Kalau orang Islam kata penolong tersebut atau roh kebenaran tersebut adalah Nabi Muhammad, bila masa orang murid-murid Nabi Isa kenal Nabi Muhammad? Ni hujah mereka. Dan akan diam di dalam murid-murid Nabi Isa. Kalau roh kebenaran ni adalah Nabi Muhammad, macam mana Nabi Muhammad nak diam yang berada di dalam murid-murid Nabi Isa? Nak masuk dalam diri murid-murid Nabi Isa? Berarti kata orang Kristian, berarti roh kebenaran ni adalah Roh Kudus, pribadi ketiga dalam Trinity, bukan Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad boleh dilihat. Itu kata mereka, hujah orang Kristian. Jadi kata orang Kristian, jadi mustahil ia merujuk kepada Nabi Muhammad. Jadi mereka kata mustahil roh kebenaran ni ataupun penolong ni mustahil merujuk kepada Nabi Muhammad. Justru menurut mereka, roh kebenaran di sini hanya sesuai untuk Roh Kudus, iaitu pribadi ketiga dalam Trinity. Orang Kristian kata roh kebenaran di sini hanya sesuai untuk Roh Kudus, pribadi ketiga dalam Trinity. Kita akan jawab apa? Maka kita katakan dakwaan ini tidak dapat diterima. Dakwaan ini tak boleh diterima. Sebab apa? Kerana roh kebenaran yang disebutkan pada ayat ini menurut bahasa asalnya, iaitu Yunani ataupun Greek, adalah pneuma. Roh kebenaran. Roh kebenaran ni ataupun the spirit of truth ni dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Greek adalah pneuma. P-N-E-U-M-A. P-N-E-U-M-A. Pneuma. Roh kebenaran ni dalam bahasa Greek, bahasa Yunani disebut sebagai pneuma. Manakala Roh Kudus pribadi ketiga dalam Trinity tu, dalam bahasa asalnya adalah pneumahagion. Roh kebenaran ni dalam bahasa Greek adalah pneuma. Sedangkan Roh Kudus dalam bahasa Greek disebut sebagai pneumahagion. Bukan pneuma saja. Manakala Roh Kudus dalam bahasa asalnya adalah pneumahagion, bukan pneuma. Justru yang dimaksudkan dengan roh kebenaran di sini bukanlah Roh Kudus. Jadi roh kebenaran di sini bukan Roh Kudus. Roh Kudus dalam bahasa Greek disebut sebagai pneumahagion. P-N-E-U-M-A-H-A-G-I-O-N. Pneumahagion. Itu Roh Kudus dalam bahasa Greek Yunani. Justru yang dimaksudkan dengan roh kebenaran di sini bukanlah Roh Kudus, tetapi roh kebenaran di sini adalah seorang nabi yang benar yang diutus oleh Allah. Kita kata roh kebenaran di sini adalah nabi yang benar yang diutuskan oleh Allah. Manakala roh palsu merujuk kepada nabi yang palsu. Itu bagi kita roh kebenaran ni adalah nabi yang benar. Dan roh palsu adalah nabi yang palsu. Ni kita bukan tafsir sendiri ya. Kita tafsir guna Bible sendiri. Kita bawa bukti. Kita akan buktikan bahawa roh kebenaran ni adalah nabi yang benar. Nabi yang benar-benar diutuskan oleh Allah. Sementara roh palsu adalah nabi yang palsu. Kita akan buktikan dengan Bible. Ini dibuktikan dengan ayat di dalam Perjanjian Baru yang menyebutkan ayat dalam Perjanjian Baru ni. Dalam First Epistle of John, surat Yohanes pertama. Dia bukan Injil Yohanes, tapi surat Yohanes pertama. 1 Yohanes pasal 4 ayat pertama, di mana roh, perkataan roh disinonimkan dengan nabi. Roh kebenaran disinonimkan dengan nabi yang benar. Dan roh yang palsu disinonimkan dengan nabi yang palsu. 1 Yohanes pasal dalam Perjanjian Baru. 1 Yohanes pasal 4 ayat pertama. Dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih. Dan ada sebut kekasih. Bukan saya silap sebut, memang ada sebut ni. Saudara-saudaraku yang kekasih. Kalau kita terkasih, dia sebut saudara-saudaraku yang kekasih. Janganlah percaya akan setiap roh. Janganlah percaya akan setiap roh,
tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Dia suruh ujilah roh itu, adakah mereka berasal daripada Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Kita akan bincang. Ayat ini memberi gambaran bahawa roh-roh, roh-roh ni dalam bahasa Greek disebut sebagai pneumati, jamak. Jadi roh disebut sebagai pneuma. Roh-roh jamak disebut sebagai pneumati. Ayat ini memberi ni saya bukan Michael Noy ya, memang saya check dalam aplikasi Bible dalam bahasa Yunani, bahasa Greek, dalam app Bible Hub, aplikasi Bible, saya check dalam bahasa Greek, bahasa Yunani. Roh-roh disebut sebagai pneumati. Roh kebenaran disebut sebagai pneuma. Roh Kudus disebut sebagai pneuma hagion. Ayat ini memberi gambaran bahawa roh-roh seumpama nabi-nabi. Ayat ni bagi gambaran bahawa roh-roh seumpama nabi-nabi yang mesti diuji apakah mereka benar-benar berasal dari Allah. Apakah mereka ni betul-betul diutus oleh Allah. Seandainya mereka adalah nabi palsu yang tidak berasal dari Allah ataupun yang tidak diutuskan oleh Allah, maka mereka seumpama roh palsu. Kalau kita disuruh uji roh-roh ni, apakah mereka ni berasal daripada Allah, apakah mereka diutuskan oleh Allah. Kalau mereka bukan diutuskan oleh Allah ataupun bukan berasal dari Allah, maka mereka seumpama nabi palsu ataupun roh palsu. Seandainya mereka adalah nabi palsu yang tidak berasal dari Allah, maka mereka seumpama roh palsu. Dan seandainya mereka adalah nabi yang benar, yang berasal dari Allah, yang diutuskan oleh Allah, maka mereka seumpama roh kebenaran. Jelas Kalau kita disuruh untuk uji roh ni, kalau mereka berasal daripada Allah, betul-betul diutuskan oleh Allah, maka mereka adalah roh kebenaran. Kalau mereka bukan berasal daripada Allah, bukan diutuskan oleh Allah, maka mereka adalah nabi palsu ataupun roh palsu. Kalau yang dimaksudkan dengan roh di sini adalah Roh Kudus yang dianggap sebagai Tuhan oleh orang Kristian, mustahil kita disuruh untuk menguji Tuhan. Kalau orang Kristian kata roh di sini adalah Roh Kudus, iaitu pribadi ketiga dalam Trinity yang dianggap Tuhan oleh orang Kristian, maka mustahil kita disuruh untuk menguji Tuhan. Sebab ayat tadi disuruh uji roh-roh ni, adakah mereka berasal daripada Allah. Kalau roh ni adalah Tuhan ataupun Roh Kudus, pribadi ketiga dalam Trinity yang dianggap Tuhan oleh orang Kristian anggap sebagai Tuhan, mustahil kita disuruh untuk uji Tuhan. Dalam jadi sebut 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sebut, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh ini. Roh ni kita disuruh untuk uji. Kalau Tuhan, mustahil kita suruh uji Tuhan. Tapi yang maksud dia, roh ni adalah nabi. Kita boleh uji adakah dia nabi yang betul ataupun nabi yang palsu. Justru dapat dibuktikan bahawa roh kebenaran yang dimaksudkan dengan ayat di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 17 tadi merujuk kepada nabi yang benar, bukan merujuk kepada Roh Kudus seperti dakwaan orang Kristian. Jadi kita dapat buktikan bahawa roh kebenaran yang disebutkan dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 17 merujuk kepada nabi yang benar. Roh kebenaran merujuk kepada nabi yang benar, bukan merujuk kepada Roh Kudus, pribadi ketiga dalam Trinity, sebagaimana dakwaan orang Kristian. Jelas. Sambung. Adapun perkataan dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Ayat dalam Injil Yohanes pasal 14 tadi, ayat 17 sebut dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Membawa maksud, ayat ni membawa maksud orang-orang kafir tidak mengenali Nabi Muhammad
iaitu tidak mahu menerima dan mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan utusan Tuhan. Okey. Dunia tidak dapat menerima dia, berarti orang kafir tak mau terima Nabi, tak mau beriman dengan Nabi. Okey. Tak mau beriman Nabi sebagai nabi dan utusan Tuhan. Mereka tak mau beriman, mereka kufur. Dan orang-orang kafir tidak melihat Nabi Muhammad sebagai nabi dan utusan Tuhan yang benar. Okey. Orang kafir ni mereka tidak melihat Nabi Muhammad sebagai nabi dan sebagai utusan Allah yang benar. Okay. Inilah maksud dia tidak sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Okay. Orang kafir tak mengenal Nabi, mereka tak melihat Nabi sebagai nabi dan utusan Tuhan. Dan perkataan seterusnya, okay, ayat seterusnya sebut, tetapi kamu mengenal dia. Nabi Isa kata kepada murid-murid dia, tetapi kamu mengenal dia. Membawa maksud ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, Kristian, sangat mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Okey, perkataan Nabi Isa ni, tetapi kamu mengenal dia. Ayat ni membawa maksud ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Kristian sangat-sangat mengenali Nabi Muhammad sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Baqarah surah kedua, Baqarah surah kedua ayat ke-146. Macam mana Al-Quran sebut ahli kitab ni sangat kenal Nabi Muhammad. Okey, ayat 146. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang kami berikan kitab itu mengetahui serta mengenali Nabi Muhammad dan kebenarannya. Okey. Allah kata orang Yahudi dan Nasrani yang Allah berikan kepada kitab sangat mengenali Nabi Muhammad, sangat mengenali kebenaran Nabi Muhammad. Sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Allah kata ahli kitab ni sangat kenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Kali ini orang-orang Yahudi dan Nasrani yang kami berikan kitab itu mengetahui serta mengenalinya Nabi Muhammad dan kebenarannya sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Itulah dalam Quran sebut. Mereka ni ahli kitab ni sangat kenal Nabi Muhammad. Mereka kenal lebih daripada kita kenal anak kita sendiri. Okay. Ni maksud Nabi Isa kata tadi, tetapi kamu mengenali dia. Memang ahli kitab ni sangat kenal Nabi Muhammad walaupun mereka tak pernah jumpa. Okay. Adapun perkataan akan diam di dalam kamu. Okey, ayat tadi sebut Yohanes pasal 14 ayat 17 disebut tetapi kamu mengenal dia. Okey, memang ahli kitab kenal Nabi Muhammad sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Okey, Nabi Isa kata roh kebenaran ni akan diam di dalam murid-murid dia, akan diam di dalam kamu. Adapun perkataan akan diam di dalam kamu, ini adalah ucapan simbolik. Ini hanya ucapan simbolik. Sebagaimana ucapan Nabi Isa yang berbunyi, aku dan Bapa adalah satu. I and my father are one. I and my father are one. Nabi Isa sebut dalam Injil Yohanes pasal Injil Yohanes juga pasal 10 ayat ke-30. Okey, Nabi Isa sebut aku dan Bapa adalah satu. I and my father are one. Okey, ni adalah ucapan simbolik saja. Adapun perkataan akan diam di dalam kamu, ini adalah ucapan simbolik sebagaimana ucapan Nabi Isa yang berbunyi aku dan Bapa adalah satu. Okay. Jika perkataan aku dan Bapa adalah satu ini diertikan secara hakikat untuk menunjukkan bahawa Nabi Isa itu adalah Tuhan. Okey, kalau perkataan Nabi Isa tadi Nabi Isa kata aku dan Bapa adalah satu. Kalau ucapan ni diertikan secara hakikat yang menunjukkan bahawa Nabi Isa dan Tuhan ni adalah satu,
maka murid-murid Nabi Isa juga mesti dianggap sebagai Tuhan, kerana beliau juga menyebutkan bahawa murid-muridnya dan bapa adalah satu. Okey, kalau lah perkataan Nabi Isa ni kan, aku dan bapa adalah satu, depa ertikan secara hakikat bahawa Nabi Isa dan Tuhan ni adalah satu. Jadi Nabi Isa mengaku sebagai Tuhan. Okey, ni dakwaan orang Kristian. Kalau depa anggap lagu tu, maka depa kena terima murid-murid Nabi Isa, 12 orang Hawariyun ni sebagai Tuhan juga. Sebab Nabi Isa pun ada kata murid-murid dia ni bersatu dengan Tuhan, satu dengan Tuhan juga. Dalam Injil Yohanes pasal 17. Okey, Yohanes pasal 17 ayat ke-22. Macam mana Nabi Isa kata, Nabi Isa dan 12 orang murid dia dan Tuhan adalah satu. Nabi Isa kata, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Nabi Isa kata dia telah memberikan kepada murid-murid dia kemuliaan yang engkau berikan kepada aku, yang Tuhan berikan kepada Nabi Isa. Nabi Isa bagi kat murid dia, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Okay, Nabi Isa kata murid-murid dia juga adalah satu juga. Jadi perkataan ni tak boleh diertikan secara hakikat. Kalau mereka ertikan secara hakikat, berarti Kristian bukan Tuhan apa, bukan tiga, bukan Trinity, tapi lebih lagi. Okay, Tuhan Bapa, Tuhan Anak ataupun Jesus, Nabi Isa, Roh Kudus dan 12 orang murid dia. Jadi 12 tambah 3 jadi 15. Okay, bukan Trinity lah, tapi 15 Tuhan. Okay, mustahil lah. Jadi perkataan aku dan bapa adalah satu ni bukan diertikan secara hakikat. Okay, tapi hanya simbolik. Sama juga dengan perkataan tadi, akan diam di dalam kamu. Ini pun simbolik juga, bukan hakikat. Bukan berarti penolong ataupun roh benaran tu akan duduk diam, akan masuk, akan hulul ataupun itihad, bersatu dalam murid dia, dalam murid Nabi Isa, bukan. Tapi ini adalah ucapan simbolik. Okay. Justru satu atau bersatu di sini bukanlah bersatu secara hakikat. Okay, Nabi Isa kata aku dan bapa adalah satu, dan murid-murid dia dan bapa juga adalah satu, bukan bersatu secara hakikat, tetapi satu atau bersatu secara simbolik. Okay, simbolik saja. Begitu juga dengan perkataan akan diam di dalam kamu. Di sini bukan diertikan secara hakikat. Okay, sama juga dengan perkataan akan diam di dalam kamu. Roh kebenaran tu akan diam di dalam kamu. Di sini bukan diertikan secara hakikat, iaitu Nabi Muhammad berada di dalam diri kita atau di dalam diri murid-murid Nabi Isa. Okey. Perkataan akan diam di dalam kamu ni bukan berarti Nabi Muhammad akan duduk diam di dalam diri kita ataupun diri murid-murid Nabi Isa. Bukan. Tetapi ini hanyalah ucapan simbolik yang diucapkan oleh Nabi Isa. Ini hanya Nabi Isa hanya ucapkan ucapan simbolik. Tetapi ini hanyalah ucapan simbolik yang diucapkan oleh Nabi Isa untuk menunjukkan bahawa betapa Nabi Muhammad SAW ini akan selalu berada di hati-hati orang beriman. Okey, ni ucapan simbolik Nabi Isa. Nabi Isa nak sebut bahawa roh kebenaran ni ataupun Nabi Muhammad ni akan selalu berada di dalam hati-hati kita, dalam hati murid-murid dia, dalam hati kita. Hanya ucapan simbolik. Akan diam di dalam kamu ni berarti Nabi Muhammad ni akan selalu berada dalam hati kita, akan selalu berada dalam umat Islam, hati umat Islam. Bukan berarti Nabi Muhammad tu masuk dalam kita, ulul ataupun bersatu, itihad, bukan. Okay. Tambahan pula, Injil Yohanes ataupun Gospel of John ini syarat dengan bahasa-bahasa falsafah. Okay. Bahkan dalam Injil Yohanes ni yang kita baca ni, memang banyak syarat dengan bahasa-bahasa falsafah. Bahkan pada pembukaan Injil Yohanes, pembukaan Gospel of John, sudah dimulakan dengan ayat falsafah Yunani, Greek, Piao, Tulen. Dalam Injil Yohanes ni, bahkan Gospel of John, bahkan pada permulaan, awal ayat dia, awal pembukaan dan awal ayat Injil Yohanes ataupun Gospel of John, dah dimulakan dengan ayat falsafah Greek, Yunani, Tulen. Kita insya-Allah kalau ada rezeki kita akan bincang. Kalau ada rezeki kita bincang tentang macam mana pengaruh falsafah Yunani dan
pengaruh falsafah Greek mempengaruh kira masuk ke dalam Kristian. Okey, ada pengaruh falsafah Greek ni ke dalam agama Kristian, dalam agama Islam. Okey, ada pengaruh falsafah Greek ni memang ada pengaruh dalam Kristian dan Islam. Yahudi pada juga. Okey, saya showkan buku ni. Ni bagi wacana falsafah barat, tinjauan dan kritikan. Dan satu lagi, sejarah falsafah. Buku ni bagi macam mana falsafah ni dah masuk meresap ke dalam agama-agama samawi, Yahudi, Kristian, Islam. Memang orangnya dipengaruhi oleh falsafah Yunani. Macam tu lah dalam Injil Yohanes ni pun. Gospel of John. Sebab tu dia guna banyak bahasa falsafah. Macam maksud tadi akan diam di dalam kamu. Ni bukan berarti penolong tu ataupun Nabi Muhammad tu akan diam dalam kita. Ini ucapan falsafah. Nak abang kata Nabi Muhammad ni akan selalu berada di ingatan umat Islam, akan selalu berada di hati umat Islam. Okey, tapi bagi orang Kristian, mereka kata maksud akan diam di dalam kamu ni berarti roh kebenaran tersebut adalah Roh Kudus, pribadi ketiga dalam Trinity. Baru dia boleh berada dalam kita. Kalau roh kebenaran tersebut adalah Nabi Muhammad, macam mana Nabi Muhammad nak duduk dalam kita? Jadi menurut mereka mustahil roh kebenaran ni adalah Nabi Muhammad. Menurut mereka. Tapi kita dah jawab dah bukan. Akan diam di dalam kamu ni berarti secara simbolik. Lagipun tambahan pula dalam Injil Yohanes ni banyak bahasa-bahasa falsafah, syarat dengan bahasa falsafah. Kesimpulannya, penolong ataupun parakleton lain ataupun roh kebenaran, the spirit of truth ni, yang dijanjikan oleh Nabi Isa alaihissalam di dalam Injil tidak lain adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ajaran dan syariatnya akan terus menyertai umat manusia selama-lamanya. Dan tidak ada lagi Nabi dan Rasul lain yang akan datang setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kesimpulan yang kita dapat, penolong lain ataupun dalam bahasa Greek sebut sebagai parakleton, dalam bahasa Inggeris sebut helper. Okey, kesimpulannya helper ni ataupun penolong ni ataupun roh kebenaran, the spirit of truth ni, dalam bahasa Yunani dia sebut sebagai pneuma, yang dijanjikan oleh Nabi Isa di dalam Injil tidak lain adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ajaran Nabi Muhammad ni dan syariat Nabi Muhammad akan terus menyertai manusia, akan bersama-sama dengan manusia untuk selama-lamanya. Berarti tak ada syariat lain dah, tak ada ajaran lain dah, tak ada nabi lain dah, tak ada rasul lain dah yang datang setelah Nabi Muhammad. Okey, tu kesimpulan dah, ringkas saja. Insya-Allah tak panjang dah, kita dah selesai dah. Walaupun ni ringkas cukup, janji maksud dah sampai. Dalam siri pertama Nabi Muhammad dalam Injil. Yang sebelum ni siri Nabi Muhammad dalam Taurat. Kita dah selesai 7 siri dah. Walaupun banyak lagi, tapi dalam perjanjian lama ataupun Taurat saya hanya bawa 7 contoh. 7 ramalan Nabi Muhammad dalam Taurat. Selesai lama dah. Baik, kita siri yang lepas kita masuk dalam ramalan Nabi Muhammad dalam Injil. Kita dah habis siri pertama, kali ni siri kedua insya-Allah. Siri pertama kita sebut tentang penghibur ataupun comforter. Dalam bahasa Yunani dah, bahasa Greek disebut sebagai paraklit ataupun parakletos ataupun periklutos. Okey, itu siri pertama. Dia dah buktikan di mana sifat-sifat, ciri-ciri dan tugas-tugas parakletos ni sesuai untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Isa ada sebut penolong. Penghibur kita dah bincang paraklit, kali ni kita dah bincang penolong lain yang akan menggantikan dia, parakleton. Selesai. Seri yang akan datang insya-Allah kita akan gatah hidung. Kita akan bincang tentang Nabi Muhammad roh kebenaran. Sebab Nabi Isa sebut roh kebenaran. Tadi kita dah bincang sikit tentang roh kebenaran. Okey, seri akan datang kita akan bincang panjang lagi tentang siapakah roh kebenaran tersebut, the spirit of truth. Okey, alhamdulillah. Tak panjang. Insya-Allah. Nanti macam saya sebut, kita akan seri yang selepas-lepas ni, kita akan seri ketiga, kita akan mencari siapakah roh kebenaran, spirit of truth. Okay, jadi akan datang insya-Allah kita akan cari apakah ucapan Nabi Isa. Nabi Isa sebut parakletos ataupun paraklit,
penghibur ni. Kita akan cari apakah ucapan yang keluar daripada mulut Nabi Isa. Sebab Nabi Isa tak cakap bahasa Melayu. Nabi Isa tak sebut penghibur. Nabi Isa tak cakap bahasa Inggeris. Dia tak sebut comforter. Dan Nabi Isa juga tak cakap dalam bahasa Greek. Dia tak sebut paraklit ataupun bahasa dia tak sebut parakletos. Sebab Nabi Isa tak bercakap dalam bahasa tu. Nabi Isa tak bercakap dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Arab Nabi Isa tak sebut. Nabi Isa tak sebut muazzin dalam bahasa Arab. Sebab Nabi Isa tak bercakap dalam bahasa Arab. Okey. Jadi Nabi Isa tak sebut penghibur dalam bahasa Melayu. Nabi Isa tak sebut comforter dalam bahasa Inggeris. Nabi Isa tak sebut al-muazzi dalam bahasa Arab. Dan Nabi Isa tak sebut paraklit ataupun parakletos dalam bahasa Greek. Sebab tu bukan bahasa Nabi Isa. Jadi kita akan cari, insya-Allah. Nanti kita akan cari apa? Kita akan cari apakah ucapan yang keluar daripada mulut Nabi Isa bila dia sebut dia akan datang seorang penghibur lain, akan datang seorang paraklit lain, parakletos lain. Kita nak tahu apakah ucapan sebenar Nabi Isa. Adakah Nabi Isa sebut Ahmad atau Nabi Isa sebut Muhammad? Okey, kita akan bincang, insya-Allah. Siri akan datang pula. Okey, alhamdulillah tak panjang kot. Jangan lupa subscribe channel kecil saya, Orana. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.